أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حاجي إبراهيم بن حاجي مستقيم وأصله وفروه ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin asr. Wasyafi'i wal watr. Wal laili idza yasr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'ansira 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasih Imam Masjid Jami Kampung Parit Seri Gading. Ada paritnya? Parit ada tapi sebutan tak ada. Oh, paritnya ada. Kalau tak ada parit banjir. Kampung Seri Gading. Batu Pahat Juhur. Yang dihormati, yang dikasih pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ya, ibu tak ada buat ketupat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, petang yang bukan sembarang petang. Malam bukan sembarang malam, waktu dan ketika ini. Karenanya waktu ini Allah ampuni dosa siapa yang tak. Yang tak ada. Kenapa? Ramai yang tak ada nama gayanya. Kenapa tak ada? Kita tengok apa yang kita tak adanya. Sebab kita tak ambil apa yang Rasulullah bagi tahu. Rasulullah ajar gitu, tapi kita tak ada buat. Maksudnya tak ada lah tu. Semua umat aku masuk surga, tapi ada yang tak boleh masuk surga. Kenapa dia tak boleh masuk surga ya Rasulullah? Sebab dia tanda. Itu je jawapan Rasulullah. Dia tanda. Kenapa tanda? Kita renung. Itu sebab dalam ibadah kita ini jangan hanya gitu-gitu je. Kerana Imam Malik sudah pesan, wa man amala hasanati bi faqahu faqad fahuwa fasik. Siapa yang beramal hanya fiqh aja, ikut syarak, berdosa dia. Dan siapa yang beramal wa man amala hasanata faqad bi tasawfi fahuwa zindik. Siapa yang beramal terus dia tasawuf, wah itu sesat. Tak boleh. Kena ada wa man jama'a bainahuma faqad wasalla ila haqiqah. Siapa yang beramal digabungkan keduanya, itulah hakikat ibadah. Jadi kita sudah menggabungkan belum? Itu kita renung. Kita renung dan kita fikir sendiri. Supaya kita ini boleh bertazkiyatun nafs, boleh bermuhasabah diri kita. Ramai yang tak nak bermuhasabah. Kenapa? Dia nak bermunajaditi. Apa benda, menang aja. Sabah saya kalah dia nak munasabah benda. Agaknya lah menang 4-0 dah tu. Gitu lah. Jadi JDT bukan sembarang JDT kalau diketahui. JDT itu bermaksud jadikan diri itu tenang. Jadi masuk grup selawat namanya. JDT berselawat namanya. Kena masuk. Sebab diajak sama-sama berselawat. Jadikan diri tenang untuk kita. Jadi kita berselawatlah, jadi diri kita tenang. Oke sahabat yang dirahmati Allah. Allah telah firmankan dalam Al-Quran sana, ya disebutnya tadi ayatnya wal fajri wal layalin asr.
demi waktu fajar itu aku bersumpah, kata Allah, dikurniakanmu ya Muhammad 10 hari yang awal, walayali nasr, 10 hari yang awal. Apa yang dikurniakan? Dikurniakan kepadamu ya Muhammad 10 hari itu lain daripada yang lain. Bukan sama 10 hari terakhir Ramadan, tak. Dia lebih tinggi, lebih hebat lagi. Kalau 10 hari Ramadan, 10 akhir Ramadan, kita kena cari kerekelan, gregel, merotal-meratal, nak mencari kononnya, nak mencari malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan. Tapi yang ini 10 hari lebih baik daripada hari-hari dalam setahun. Kalau hari yang terbaik dalam seminggu itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu macam mana kita nak sambut? Kita nak sambut hari Jumat, sebabnya namanya apa? Sayyidil Ayyam, ketua segala hari, penghulu segala hari. Macam kita nak sambut, kita sambut gitu-gitu. Maksudnya kita tak beradab, tidak bertasawuf gitu. Kita tidak mengikut apa yang Rasulullah bagi tahu dah. Hari Jumat tu hari dihimpunkan ibadah yang nak diangkat. Cara bagaimana nak diangkat? Maka ketika itu penduduk bumi, penduduk alam ini semuanya beristighfar. Maksud istighfar apa sahabat? Beristighfar, mohon ampun, mohon ampun. Jadi dipohonkan semua penghuni alam ni beristighfar. Beristighfar kepada siapa? Dia tak ada dosa, tak ada pokok-pokok beristighfar, bertahmid, bertasbih. Dia ditujukan kepada hambanya, terutamanya kepada umat baginda Rasulullah, umat Muhammad. Tapi nak kena adab, orang-orang yang tergolong mendapat tempiasnya adalah orang-orang yang menghormati, yang menyambut hari Jumat itu dengan sebaik mungkin. Kerana hari Jumat itu hari perhimpunan umat. Dalam seminggu ada satu hari itu. Maka apa yang kita sambut hari Jumat? Dah kita bincang lepas dah. Kalau kita sambut hari Jumat, kalau hari Khamis, malamnya malam apa? Kalau Khamis, malamnya Jumat. Bukan malam Khamis tahu. Kalau hari Khamis, malamnya Jumat. Tak seperti agama lain. Agama lain mengatakan bahawa misalnya lagi malam Khamis, Thursday night. Dia kata misalnya lagi Thursday night. Tapi kita orang Islam hari Khamis malam ada Jumat lah, malam tu Jumat lah tu. Bukan hari Khamis. Kita yang cakap kan. Hari Khamis malam Jumat baca Yasin. Nah, dulu gitu. Jadi maksud masuk hari Jumat aja baca Yasin. Jangan dikatakan ini bid'ah, kerana fahami dulu apa dia punya. Zaman Rasulullah tak ada. Memang zaman Rasulullah tak ada, tapi Rasulullah baca surah Yasin tahu. Tak kira lagi apa. Kenapa ambil hari Jumat? Sebab para ulama terdahulu dia dah melihat dah. Dah tahu dah malam Jumat tu malam apa. Penghulu segala hari. Hari yang dihimpunkan dan diangkat akan amalan itu. Maka kalau baca Yasin, ya Rasulullah bagi tahu Yasin itulah hati Al-Quran. Maka kalau kita baca Yasin, mungkin hati kita dekat dengan Al-Quran. Itu sebab sekarang ni keras kita nak baca Al-Quran, sebab malam Jumat dah tak baca Yasin lagi dah. Patutnya malam Jumat baca Yasin, pagi Jumat baca surah Al-Kahfi. Itu yang orang dulu-dulu buat. Tapi kita dah tak buat dah. Majlis tahlil Yasin dah tak ada. Sini Kampung Seri Gading ada lagi. Kat Bangla sana yang tak ada. Sini ada lagi kan. Malam Jumaat baca Yasin, tahlilan. Oh tu bid'ah tu. Kita pun tak tahu bahawa kita pendukung bid'ah. Kita mengada Allah pun bid'ah tu. Saya pun buat bid'ah tu. Rasulullah kalau memberi tausiah, memberi ceramah, dia tak pakai mic kok. Tak ada mic kah?
Dia tak ada macam gini, tak ada. Bid'ah lah tu. Sebab apa maksud bid'ah? Rasulullah tak buat apa pun, tak buat pun. Kenapa kita bid'ah? Kita solat pakai songkok lagi. Pakai baju Melayu, Rasulullah pakai songkok ke? Bid'ah lah tu. Tapi kita kena ingat bahawa kita ada benda yang sunat, ada benda yang sunnah. Sunat tak semestinya sunnah. Sunnah pasti sunat. Sebab sunnah Rasulullah ada dua. Satu wajib, satu sunat. Apa sunnah wajib yang perlu kita bawa? Sunnah Rasulullah yang wajib. Apa sunnah yang wajib? Sunnah apakah yang wajib kita lakukan? Yang Rasulullah buat apa? Yang wajib kita lakukan? Solat lu Allah. Solat adalah sunnah Rasulullah yang wajib kita lakukan. Jadi macam mana kita solatnya? Ikutlah yang Rasulullah bagi tahu, solat macam aku. Kerana itu yang wajib. Dalam ilmu tasawuf apabila kata wajib, segalanya ke Rasulullah. Gitu gaya dia. Kita tak cuma nak solat aja. Benda yang sunnah yang wajib. Jadi kita kena letakkan beberapa perkara yang sunnah di dalam sunnah wajib itu. Sunat apa? Perkara-perkara sunnah yang sunat. Kita menghadap ketika mana menghadap Allah, lakukanlah itu adalah pengorbanan kita. Dan 10 hari yang awal inilah yang dinamakan hari keampunan. Hari yang Allah ampuni, bukan lagi tawar-menawar, Allah ampuni terus. Kenapa? Kita lihat barang siapa yang berpuasa hari Tarwiyah. Bila hari Tarwiyah? Dah lepas, bukan hari. Ini hari dah masuk Arafah dah. Tarwiyah dah lepas dah. Siapa berpuasa hari Tarwiyah tadi siang tadi, Allah ampuni dosanya yang tahun lepas tu sampai hari ini. Allah ampuni dosa. Ndak kata ndak. Kalau ndak buat tapi dah lepas, apa boleh buat? Ni gitu. Yang nak diampuni percuma je. Kun kon poso wae. Diampuni dosa. Puasa kerana Allah. Kerananya Tarwiyah itu adalah memikir. Siapa yang berpuasa 1 hingga 7, tak kira lah nak straight ke apa ke, macamlah 700 tahun ibadahnya. Ada puasa, ada dapatlah 700 tahun ibadah. Tapi dosa belum tahu diampunkan. Walaupun 700 tahun ibadah, dosa belum tahu diampunkan. Tapi mancik hari Tarwiyah kok diampuni dosanya. Tak banyak songel, terus diampuni dosanya setahun yang lepas. Dan siapa yang berpuasa, nih, hari ini sahabat kita yang ada ke Arafah ni, tengah teng-tengan ni. Tengah teng-tengan ni. Ketika ini kalau kita nak berdoa, doalah. Pintu langit terbuka sekarang ni. Itu sebab doanya dari tadi pukul 5.30 atau pukul 6 tadi sampai pukul 12 malam ni kalau nak berdoa. Kerana mereka tengah berukuf sekarang ini. Dan hari ini adalah hari yang dinamakan hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa, puasa esok, jangan malam ni puasa pula. Besok puasa, siang. Allah ampuni dosanya tahun lepas, tahun mendatang. 2 tahun Allah ampuni. Kur puasa, orang kon bayan, taklah disuruh bayar, suruh puasa je. Tapi ndak kata ndak. Allah ampuni sebab 10 hari ini Allah sebut walayalin asr. 10 hari awal ini lain daripada lain, lebih tinggi nilainya daripada hari Jumaat. Kalau nak tahu ni. Kerana 10 hari yang paling Allah suka, paling Allah sayang, dan kerana apa? Kerana Allah ampuni umat baginda Rasulullah. Ampuni dosanya. Siapa yang diampuni? Orang yang minta. Tak minta, Allah tak ampuni. Tak minta. Macam apa saya baru tadi tahu. Ada mohon apa tak? Apa yang rahmah ni apa rahmah? Bantuan rahmah muda. Bukan baku rahmah, ada bantuan dapat duit tu. Saya pun tak tahu apa ni rahmah, STR tak benda. Apa STR?
Alah, entah. Kalau dulu ceritanya BRIM gitulah. Bantuan BRIM kan gitu. Ini sama juga lah gitu. Tapi namanya Rahmah. Kenapa tak Aisyah ya? Rahmah juga. Oh. Kalau Rahmah nih Aja Rahmah sudah. Allah. Kenapa tak Aisyah ke Aminah ke Siti Zubaidah ke? Lain pula. Jadi itu tak layan, tak tahu. Jadi 10 hari ini adalah hari keampunan. Minta dengan Allah, ampuni dosa kita ni. Kita tahu ke dosa kita sikit ke banyak? Dosa kita banyak, tahu. Ya Allah. Itu sebab Allah nak ampuni dosa ni, kita kena masuk regu. Rasulullah telah sabdakan, kalaulah 10 hari ini lebih baik pada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tu saya sebut tadi tu, macam mana kita menghormati hari Jumaat? Sahabat yang dimuliakan, ingat apa yang Rasulullah bagi tahu. Apabila masuk hari Jumaat, maka sambutlah dengan peradaban. Apa? Maka berpakaianlah kamu semua berwarna. Warna apa? Putih. Ku putih barulah putih. Kerananya perhimpunan manusia seminggu sekali. Kalau berhimpunnya manusia setahun sekali, namanya hari Arafah. Sebab 10 hari itu ada di dalamnya hari perhimpunan manusia. Semua serba putih loh. Ada yang pakai coklat ke? Walaupun Agung sekarang ni pergi pun, dia kena pakai putih ke? Dia tak boleh warna lain. Jadi macam mana 10 hari? Rupanya warna putih itu makhluk Allah yang berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang yang memakai aku ini. Ampuni orang yang memakai aku ini. Maksudnya warna putih itu yang doa. Itu sebab sahabat, orang yang mati dibungkus dengan kain hijau ke warna apa? Warnanya putih. Sebab warna putih itu yang berdoa. Kerana warna putih itu makhluk. Dia berdoa, ya Allah ampuni dosa orang ini. Itulah cara nak mohon ampun pada Allah secara percuma. Tak payah susah-susah, cuma pakai putih saja dah dapat keampunan Allah. Jadi daripada 1 sampai ke 10 macam hari Jumaat, maka daripada hari 1 hari bulan sampai 10 hari bulan, setiap kali menghadap Allah kena pakai warna putih. Kenapa? Sebab tak sanggup nak mikul dosa. Wong tapi kita ya sanggup mikul dosa, ya warna lain lah. Kenapa? Sayang dosanya nak dipeluk lagi kok. Ini Rasulullah dah bagi tahu, tapi kita itulah yang nak dicakap macam mana. Kita ni nak ikut Rasulullah, nak ikut siapa? Dosa nak diampuni, pakai warna putih. Sebab warna putih Allah paling suka. Kalau Allah suka maksudnya apa? Allah sayang tahu. Allah ampuni kalau kita ada dosa. Warna putih pun minta. Tapi kita tak nak pakai putih. Kenapa? Sayang dengan dosa. Ni kita. Kita masih sayang lagi dengan dosa. Kenapa? Kalau warna putih nanti dosanya gugur. Rugi toh. Kita masih berperasaan gitu. Kenapa? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah yang dibawa oleh seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana solat? Apa yang dibawa? Kita bawa apa? Kita cuma bawa buah aja, benda. Rasulullah bagi tahu, setiap hamba menghadap Allah membawa dosanya, di mana dosanya itu diuncang atau diikat dan diletakkan oleh Allah kanan dan kiri serta atas kepalanya. Apa dia nak buat? Aku letakkan dosa ni, dosa kamu banyak, nah aku ikat ni, tinggal nak angkat aja. Tapi engkau tak minta juga, macam mana nak diangkat? Pertama nak diangkat macam mana? Dosa tak berani nak mendekat menghadap Allah dengan pakai warna putih je. Warna putih je. Tapi dosa mesti ngikut. Selagi tak minta sendiri dengan Allah, Allah tak angkat. Tapi dosa ketika menghadap Allah Ta'ala itu dah mula renggang dah.
Kalau nang ceritanya bukan arke lagi dah, bukan king, bukan kong, bukan apa. Ini rambutan bukan kampung tau. Longkahnya entah macam mana. Buka aja bijinya terkeluar sendiri agaknya. Saking longkahnya. Longkahnya apa bahasa Melayu? Hah? Rambutan ada dua jenis tau. Satu yang lekat, satu yang dia tak lekat dengan bijinya. Kalau tak lekat biji namanya longkah. Bahasa saya dulu. Cakap Melayunya apa? Podo wae. Longkah juga. Wis sami mawon. Macam gitu terus terkeluar. Kerananya dah pakai warna putih nang ada Allah, dosa dah mula nak terangkat. Apabila kita mula saja bermohon pada Allah, mohon ampun macam mana? Baca apa? Baca istighfar. Tapi jangan salah isi borang. Mohon bantuan, mohon diampuni, salah isi borang. Kenapa? Wong asto. Ada ke asto? Astaghfirullah, astaghfirullah. Salah isi borang lah tu, reject jadinya. Tak diterima oleh Allah. Kenapa? Salah isi borang. Dah betul dah borangnya, tapi nak tulis jadi asto. Patutnya astaghfirullah. Ini bacanya astaghfirullah. Piye? Salah isi borang. Betul borangnya, tapi salah isi. Nak minta ampun ni bukan senang. Ya, tapi kalau dah tahu tak payah. Kalau dah tahu tak payah. Tak payah mohon ampun. Kenapa tak payah? Senang. Dah tahu ya jadi senang aja. Jadi tak payah. Kalau payah kerekelan. Bukan tak payah minta ampun. Senang minta ampunnya tu. Baca istighfar pun benar. Baca istighfar mohon ampun, belum tahu diterima. Belum tahu diterima. Wong kangelan, wong solat, suruh solat tak ndak. Suruh solat betul-betul dia main-main. Nak dapatkan 27 darjat solat tapi gua beng masih lagi belum faham bagaimana mendapatkan 27 darjat solat berjamaah. Ramai yang minus jadinya. Kenapa? Satu, imamnya tak ada ilmunya, kedua makmum tak ada ilmunya. Patutnya imam mainkan peranan, makmum mencuri peranan itu. Kena ada interaksi nih sahabat. Solat berjamaah jangan sampai Allah tak turunkan nanti 27. Itu sebab wajib adakan kursus, wajib adakan daurah. Bagaimana nak dapat 27 darjat nih? Kita ni ngikut-ngikut aja. Jangan gitu. Sebabnya kalau kita ngikut-ngikut, maksudnya kita ni kekurangan ilmu. Bukan tak ada ilmunya, ada. Tapi merotal-meratal nanti. Itu sebab wajib dipelajari. Okey, 10 hari ni. Maka pertamanya, setiap kali menghadap Allah, kena memakai pakaian putih. Kerananya otomatik warna putih minta ampun pada Allah. 10 hari itu adalah hari yang lain daripada yang lain. Kerana Rasulullah sebut hari keampunan. Jadi apa benda yang minta ampun? Warna putih dah minta ampun. Apakah itu? Ketika mana solat, jangan lupa nak berimamah. Rasulullah dah sebut. Rasulullah solat tak pernah tak pakai imamah. Kita solat pakailah imamah. Kenapa berat sangat kita tak nak pakai imamah? Itu kan sunnah baginda Rasulullah. Kita masih lagi melakukan bid'ah lagi. Tapi bid'ah itu bukan bid'ah salah lu, tak salah pun. Sebab itu syarak. Kan disebut tadi orang yang beramal ikut syarak, ikut fiqh aja berdosa gitu. Karena tak ikut Rasulullah. Imamah apa, Pak? Pernah dengar? Imamah apa? Imamah itu serban lu, ayahnya. Kenapa? Orang pakai serban, malaikat ni Allah perintahkan. Malaikat ni terus begitu orang yang pakai imamah doa kepada Allah, ya Allah ampuni. Diriwayatkan 70.000 malaikat pakai imamahnya selagi belum dicepot. Tahu dicepot? Ditanggalkan. Doanya minta ampun. Itu sebab Pak Guru kalau tidur pun pakai imamah juga. Imamahnya tak cepot. Kalau dia nak wuduk baru dicepot. Kita ni apa?
kenapa Pak Guru kok tak dicepat imamah? Dosa aku banyak, dia kata. Aku tak mau dosa, nanti aku mati masih berdosa. Aku dosa banyak. Biarlah imamah ni berdoa pada Allah, ampuni dosa aku. Kita tak. Kita ni rasa apa? Sayang dosa kalau keluar daripada diri kita. Kenapa? Tak nak ikut Rasulullah. Kita. Itu amsal aja. Untuk tazkiyatun nafas, kesedaran kita. Setiap kali nak bertemu dengan Allah, Allah dah bagi candah 10 hari. 10 hari awal ni, mintalah, minta. Tapi kita tak minta juga. Kenapa? Kita ni pertamanya sombong sebenarnya. Kita ni sombong sebenarnya. Kenapa? Kita ni masih lagi ubud dunia. Untuk solat berwirid pun belum faham wirid itu apa. Patutnya kita dalami ilmu solat ini, kita lebih faham. Kerana solat itu doa, solat itu puji, solat itu mohon. Mohon apa? Ampun aja, lain tak ada. Jadi pertama, kenakanlah pakaian putih. Ada harapan lagi untuk esok. Siapa yang berpuasa, Allah ampuni dosa. Setahun lepas tahun mendatang, Allah ampuni dosa kita. Nak diampuni lagi, pakailah ketika mana menghadap Allah, memakai pakaian sunnah baginda Rasulullah berwarna putih. Patutnya seminggu ni, daripada 1 sampai 10, setiap kali masuk masjid jangan warna lain. Kerana yang berada di Mekah sana tak ada warna lain. Semuanya orang yang berwarna putih. Kita kena ikut sebab kita tak dapat ke sana. Tapi kita tumpang tui je. Kerananya di Mekah sana semuanya berwarna putih melepak. Jadi kita pun samalah patutnya buat macam gitu. Tapi kita belum mampu lagi kur warna putih. Ada tak jubah ke Kak Emak warna putih? Jangan sampai nanti jubah tu dia merajuk, kalanya kuning belang-belang tau. Merajuk, belang-belang, sekali nak pakai lecit baunya. Tak nak gitu. Ya, kita tiap kali solat warna putih itu. Itu yang pertama. Yang keduanya sahabat, hari daripada 1 hingga 10 adalah hari keampunan. Ada satu kalimah namanya kalimah keampunan. Sewajarnya kita baca kalimah itu setiap kali solat, bukan mohon ampun lagi. Allah ampuni dosanya. Apa kalimah keampunan? Istighfar. Istighfar, mohon ampun, belum lagi diampunkan. Mohon, baru mohon, lulus tak tahu. Kerana Allah sebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, bertahmidlah dan beristighfar, moga-moga diampuni dosa. Diampun ke belum? Belum lagi. Dia ada kalimah keampunan. Pahami betul-betul kalimah ni. Allah firmankan dalam Al-Quran sana, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Siapa fahamilah, hayatilah, siapa yang membaca la ilaha illallah, diampuni dosa. Kenapa? Rasulullah sabdakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang boleh baca la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya orang itu dosanya ada ke tak? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya boleh kalimah la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya masuk surga ada dosa ke tak? Tak ada. Kerana dia ungkap la ilaha illallah, kalimah keampunan yang Allah sebut tadi itu. Sehingga Rasulullah sabdakan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 1 sampai ke 10 hari bulan lepas solat zikirnya jangan tinggal la ilaha illallah. Wajarnya begitu. Kerana kalimah ini saja kalimah keampunan. Kalimah ini sisi langit, dapat ganjaran, dapat gini. Tapi kalau kalimah ini walaupun tak ada ganjaran, Allah ampuni dosa. Mana satu kita nak pilih? Ganjaran 700 tahun, dosanya belekan-belekan. Macam mana? Ganjaran dapat, dosanya banyak lagi. Lebih baik kita mencari dosa diampuni. Kerana nak masuk surga, bukan kerana ganjaran. Masuk surga kerana rahmat Allah dan dosanya diampuni. Jadi kalimah ni sahabat jangan lupa.
Setiap kali sholat, zikir lain tak bawa, tak apa loh. Jadi zikir ini dibanyakkan 100 setiap waktu, 200 apa. Sehari 1000 kita baca. Nak baca yang lain, subhanallah, alhamdulillah. Kadang-kadang bacanya bukan macam subhanallah, bunyinya macam 19. Sallallahu, laju macam gitu. Bunyinya macam 19. Bukan subhanallah. Bunyinya macam 19. Padahal kita kena baca. Itu sebab kalimah la ilaha illallah, orang tak akan boleh buat laju macam subhanallah, tak boleh. Tapi la ilaha illallah, orang akan tertib mengikut. Dia tak macam tak boleh dia buat macam gitu. Iya, ada yang macam gitu. Betul tak? Subhanallah, hamlah. Dia nak kerja 33 tu. Buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak kuantiti. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut zikir ini, wirid ini dengan perasaan kita. Subhanallah, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Subhanallah. Patutnya gitu. Kita tak nak dapat 3 kerja tu tapi semua busuk. Kenapa? Lebih baik beli 2 biji, ke 3 biji, tapi yang ini macam 33 tapi bunjut semua wis kabeh bolong-bolong kabeh, orang yang dipangan kan artu kepel. Buang bruk ngono. Biar beli 3 biji, subhanallah, berwebes sampai anu. Siapa kok muning menepel kilo, la ilaha illallah. Apple-nya muning, tahu mening? Bukan mening tu biawak yang besar tu. Itu mening namanya. Mening itu maksudnya yang baik dia. Yang terbaik. Tapi ada lagi apple yang terbaik. Baca la ilaha illallah, Allah ampuni dosa. Tapi ramai tak yang nak baca macam tu? Nak baca ini pun bukan sembarangan loh, Beb. Bukan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak loh. Rasulullah tak aja gitu loh. Itu namanya biadab loh dalam ilmu tasawuf. Kerananya nak menyembuh kalimah la maksud la apa ni nafi isbat muafi musabit ni, adabnya bertorek dulu. Karena torek itu kaifiyah. Orang nak zikir la ilaha illallah, la itu kat mana? Daripada Abdul Zikri fa'alam annahu, la itu kat mana? Bukan kat mulut. Kalau Pak I kata jangan joget nang labe trok tu, ojo. Jangan, kena resapkan, masukkan, keluarkan. Dan lihatlah diri ini. La ilaha, lihat diri ini. Illallah, hanya Allah aja. Tanamkan dalam jiwa ni. Hanya Allah aja. Tapi bukan mudah. Nak cari guru supaya ada wusulnya. Kita baca la ilaha illallah nanti kosong je, rugi. Itu sebab dah kena peradaban. Rasulullah dah bagi tahu dah. Nak berzikir la ilaha illallah tanpa berselawat padaku, syaitan pun boleh. Kita nak ikut syaitan ke? Itu sebab nak berzikir la ilaha illallah pastikan selawat dululah. Itu sebab kalau siapa-siapa ikut namanya majlis khul atau khotaman, kalau namanya selawat itu entah berapa puluh kali agaknya, baru boleh zikir la ilaha illallah. Nak sampai ke zikir la ilaha illallah tu, bunyinya entah macam mana, selawat, Fatihah, selawat, hasbunallah, penghabisnya gitu tahu. Kerananya nak mendapatkan tu la ilaha illallah tu bukan mudah nak mencapai itu. Jadi semuanya ni mencari redha, mencari apa semua Allah nak angkat. Kita tak sewenang-wenangnya la ilaha illallah terus, hebat benar gitu. Itu kena belajar. Tapi dilatih dulu. Latih untuk membaca kalimah ini. Itu kalimah keampunan. 1 hingga 10, jangan gang. Setiap kali selepas sholat bacanya ini aja. Nak baca lain boleh. Baca 200, 1 hari 1000 kurang-kurangnya. Kalau boleh. Jangan tak baca langsung. 3 kali 1 waktu jadi juga tu. Kerana mendapat memahami tu. Tapi untung juga kita ni sebenarnya kalau faham tu. Okey, itu yang kedua.
Kata ayah dia tadi sampai malam ya yang dia. Pukul 11 ya? Okey. Okey. Itu dua, yang kedua. Ini dah masuk waktu azan tu. Belum Bilal paling kejam. Ingat. Saya tak paling kejam tau. Saya baik je, tapi Bilal paling kejam. Okey. Yang keduanya kita membaca la ilaha illallah. Seberapa banyak? Kerana itu keampunan. Kerana hari ini, hari yang 10 hari ini hari keampunan. Jadi kalimah keampunan lu. Yang ketiganya, jangan lupa kita memperbanyakkan selawat. Kerana hari 1 hingga hari ke-10 dalam bulan Zulhijjah ini adalah mengatasi hari Jumaat. Hari Jumaat digalakkan supaya banyakkan berselawat. Jadi berselawatlah kita. Ya, berselawat banyak-banyak. Selawatnya apa? Terpulanglah kita nak selawat apa. Itu dah bunyi tu. Kalau boleh azan. Rasulullah sabdakan antara azan dan aqamah adalah mustajabah doa. Kalau tak azan rugilah. Okey, itu silakan. Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah. La quwwata illa billahil aliyyil la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamsuratul qa'imah sayyidina Muhammadin wa sallam fadilah wa syarab darajat yang rafi'a maqamal mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Sebenarnya amalan ini kita masih lagi ada harapan lagi. Ada lagi masanya. 10 hari, maksud ada 2 hari lagi kita ni. Ada 2 hari lagi. Esok dinamakan hari Arafah. Sekarang ini sahabat kita dia di Arafah, dia tengah ukuf. Jadi kalau nak berdoa waktu ini mustajabah doa. Ya, daripada tadi pukul 6 sampai nanti pukul 12 malam. Berdoalah
Perbanyakkanlah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini. Kerananya hari ini adalah hari yang namanya Arafah sudah. Ya, hari Arafah. Dan ketika mana selesai solat, perbanyakkan zikir kita adalah apa? La ilaha illallah. Dan jangan lupa berdoa. Kalau bulan Ramadan ada zikir dia. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Doa sepanjang zaman sebenarnya. Bukan Ramadan saja. Ya, setiap kali solat bacalah doa tu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ampuni dosaku dan padamlah dosaku. Jangan nampak. Kenapa? Kerananya dosa itu seperti macam mana baduan. Kita macam baduan gitu nih. Kenapa engkau kena penjara? Sebab dulu curi ayam jago. Dah tahu ada tu curi ayam jago, nampak. Cuma dah dipotong, dah diampuni dosa dia. Dah diampuni kesalahannya, lepas dari penjara. Dunia ini penjara. Kita jangan masuk syurga ada tanda kita dulu curi ayam jago lagi. Tanda itu sebab minta dengan Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kenapa? Kita ini adalah yang dikurniakan oleh Allah, umat baginda Rasulullah, kuntum khairah ummah ukhrijat linnas. Kita contoh masuk surga bersih putih. Tak ada tanda-tanda orang tu bersalah. Umat contoh masuk surga, contoh dulu jadi bajingan, tak boleh contohlah tu. Itu sebab dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk bulan Zulhijjah ini doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Doa itu mengiringi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Setiap kali selesai solat jangan lupa doa ini. Ya, doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Doa ni doa bila? Waktu pagi tu Doa waktu pagi, cari doa waktu pagi. Doa tu adalah special. Allah berikan 10 hari ini. Beri ilmu yang manfaat. Kerananya ilmu yang manfaat nanti akan tidak terputus setelah kita mati. Kerana 3 perkara yang tidak akan putus. Pertama adalah sedekah jariyah. Orang miskin boleh bersedekah tak? Orang yang tak sedekah tu boleh bersedekah ke tak? Boleh, tak ada masalah. Orang dah masuk duit dalam tempurung, sedekahlah pada orang yang memberi sedekah. Macam mana beri sedekah? Orang tu dah sedekah kita sedekah dia balik macam mana? Jangan kedekut, sedekah balik. Macam sedekahnya? Senyumlah. Kerana senyum itu adalah sedekah. Ini tak masalah. Sedekahlah balik. Orang dah sedekah duit kat kita. Ini asnaf. Tapi jalan buat tempurung. Contoh dulu sekarang dah tak ada. Dah orang sedekah duit kita, sedekah balik. Macam mana nak sedekah balik, Ustaz? Iyalah, sedekah balik. Supaya dia datang lagi sedekah kawak. Macam mana? Senyumlah. Terima kasih. Kerana senyum itu adalah serendahnya sedekah. Ini tak masa macam orang tak datang lagi nak bagi duit. Contoh ini dia ajar orang yang minta sedekah tu, dia ajar juga tahu. Engkau orang sedekah kan kau kena sedekah balik. Mana boleh Ustaz? Yang kau fikir sedekah tu duit aja. Sedekah senyum pula dah. Itu sebab Kapal Raja ada nama Cina senyum. Umur dah 80, umur macam 50. Muda je. Itu sebab dia punya infak dia orang yang senyum ni sentiasa awet muda macam ayah dia tu. Muda. Banyak senyum. Okey. Jadi doanya jangan lupa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kerananya pertamanya adalah sedekah jariah, keduanya ilmu yang manfaat. Ada tak bagi pada anak kita, bagi isteri kita. Dan yang ketiganya anak yang soleh. Tidak putus tu. Itu sebab minta dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berilah kami ini ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang melimpah ruah, yang thayyibah, bukan halal aja. Tapi nak thayyibah. Thayyibah pasti halal, halal belum tahu thayyibah.
Makan gaji 20.000 tapi kerja 1 jam je sehari, yang lain mulo je. Macam mana tu? Dah dibayar gaji tau 20.000 satu hari gaji. Tahunnya ngulo kerja 1 jam je, datang pagi cedet, masuk agaknya entah pergi ngopi tu pukul 8 sampai pukul 12. Amunya kerja tu. Contoh penjawat awam kononnya, gajinya besar. Jaga tu, halal tapi tak thayyibah nanti jadinya. Okey. Dan apabila kita sudah melaksanakan itu, maka kita kena bersyukur seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam Al-Quran sana. Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat kerana salat pokok segala-galanya, dan sembelihlah korban tanda syukur kita pada Allah. Sini kat sini ada buat korban tak? InsyaAllah. Korban apa? Lembu. Okey. Lembu ada berapa bahagian? Ya, tak kira kelompok tak kelompok. Lembu tu ada berapa bahagian boleh korban? 3. Okay. 1 ekor lembu berapa bahagian? Faham apa yang saya tanya ni? 1 ekor lembu ada berapa bahagian? Bagi pada orang saya sebut 1 lembu itu ada berapa bahagian? 7 bahagian. Betul tak? 1 ekor lembu itu 7 bahagian. Betul ke tak betul? Ke saya salah? Betul. 1 bahagian. 1 bahagian berapa orang? Ini kena faham ni, kena faham betul-betul. Baru ibadah korban betul ni. Korban ada berapa jenis? Ini payah menu. Barulah jadi ibadah korban yang Allah sebut. Fasalli li rabbika wanhar tadi tu. Kalau tak gabung aja nanti. Ni ibadah ni kita kena faham betul-betul. Seekor lembu 7 bahagian. 1 bahagian berapa orang? 1 orang. 1 bahagian 1 orang. Yang buat korban siapa? Suami ke isteri? Suami. Namanya suami kedekut nak mampus. Kalau dia 1 je. Rasulullah tak ajar gitu. Itu bukan sunnahnya. Boleh, tak ada masalah itu, tapi sekedekut le. Sah, tak ada masalah. Kenapa? Kan Rasulullah sebut orang yang buat korban akan jadi tunggangan besok di sana. Kalau dia seorang aja, bini anak tinggal. Kat sana tunggangan apa kita agak dapat? Wallahu alam, tak tahu. Bukan lembu. Lembu 7 orang naik dia meleyot. Ini mungkin macam HSR ke apa yang tak jadi tu. Kelajuannya macam kilat tu. Tunggangan tu lap-lip sampai tu. Itu Rasulullah bagi tahu tau. Tunggangan tu dia punya kelajuan macam kilat tu. Bukan HSR. Dari Singapura ke KL 1 jam je tak. Dia sesaat aja tutup sampai. Tak terbikin lah kita ni. Kalau buat korban kerana tanda syukur. Jadi kalau 1 korban tu kita seorang, dah anak bini kita tinggal tu. Jangan macam gitu. Niat tahun ni aku buat korban. Aku dan keluarga aku. Sebab tak disebut berapa orang. Cuma disebut 1 ekor lembu itu 7 kerana mewakili akan 1. Tak sebut 1 orang, 1. Bermaksud 1 keluarga lu. Seperti mana sunnah baginda Rasulullah. Rasulullah membuat korban apa binatangnya? Unta. Tak ada nas pun, tak ada hadis mengatakan unta. Rasulullah menyembelih atau membuat korban kambing lah. Itu kambing kibas lah. Berapa ekor? 2 ekor. Pertama, Rasulullah bagi tahu inilah korban untuk diriku dan keluargaku. Kambing tu berapa bahagian? 1. Kalau lembu tu 7 bahagian. Jadi 1 bahagian tu berapa orang? Ini balik-balik ni. Fikir. 1 bahagian 1 keluarga. Tak boleh sebut
unlimited ke apa. Kalau semua orang lah, dia satu keluarga. Rasulullah istrinya berapa? Rasulullah istrinya 11, anaknya 7. 1 ekor kambing tahu. Itu baru yang pertama. Yang keduanya Rasulullah sembelihkan lagi. Inilah korban untuk diriku dan umat aku. Umatnya berapa ramai? Seekor aja. Umatnya berapa ramai? Yang kita buat korban seorang-seorang tuh apa pasal? Nah nih, jaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kita sombong dan tamak sorang-sorang. Ini diberi peringatan oleh Allah. Kena niat. Nah, aku buat korban aku dan keluarga aku nih, Pak Imam, aku dan keluarga. Korban itu ada berapa jenis? 3 jenis. Pertama namanya wasiat. Kalau bapak kita meninggal, itu duit 10.000, buatkan aku korban. Itu menjadi wajibnya. Orang yang melakukan wasiat boleh makan dagingnya ke tak? Kenapa tak boleh? Orang yang membuatkan korban, bukan orang yang berwasiat. Orang yang berwasiat tak boleh makan dagingnya, haram hukumnya. Kenapa? Pasal dia dah mati, tapi anaknya saking baiknya dibawa satu bagian ke kubur. Nih kue mekmu pak, macam buangan cak tu. Tak boleh, haram hukumnya. Jadi yang membuat korban tu anaknya, boleh satu bagian. Ya. Pertama itu namanya wasiat. Yang kedua namanya nazar. Nazar ni bagaimana? Nazar maksudnya niat yang bersandar. Sandarnya macam mana? Kalau aku ini, kalau aku itu, kalau, macam-macam kalau. Kalau kau berkalau. Nah, tu orang yang duduk ke Amerika sana tu. Dulu lagu apa tak tahu tu. Berkalau aja. Itu kalau tu maksudnya ada sandaran. Nah. Yang ketiganya takyin. Takyin maksudnya niat buat korban, tak ada sandar apa-apa. Atau ni aku nak buat korban, belum jatuh wajib. Tapi jangan diperlambatkan, menjadi wajib pula dah niat kok. Paham yang tu? Kalaulah takyin ini dia dapat bagian 1/3-nya. Dapat. Ya. Dan orang yang menyembelihnya ini tidak ada hak atau haram hukumnya meminta upah. Diharamkan mengambil daging, senang-senang nak ambil ekornya buat sop ekor. Tak boleh. Ambil kepala buat sop kepala, tak boleh. Lain lah. Sebab ekornya cuma ada satu. Yang buat korban kalau lembu tu 7 orang. Macam mana? Minta izin. 7 tu. Kita sepakat yuk. Ekornya kasih Pak Imam. Kenapa? Pak Imam macam lemah je. Biar dia buat sop ekor. Cepakat-pakat 7 orang tu. Okey, boleh. Tapi imam boleh dihadiahkan, upah tak boleh. Orang yang melapah yang punya tak boleh terus mengasingkan, haram hukumnya. Tak boleh juga. Kenapa? Itu adalah daging korban yang nak diagihkan kepada asnaf. Orang melapah. Lainlah kalau orang yang punya, okey, dibagikanlah pandai-pandai, semua orang yang tugas ni dibagi. Boleh. Sebab dah dipasrah orang yang membuat korban. Dan banyak lagi cerita pasal korban, tapi oleh kerana nak qiyamul lail tak ada, nak pukul 9. Ya, nanti marah pula. Okey, sahabat yang dirahmati Allah, ada kenduri hari ni? Tak ada. Oh, patut. Okey. Jadi kesimpulannya sahabat, orang yang membuat korban, sambung sikit lagi. Orang yang membuat korban itu apabila sampainya hari apa? Hari panas, yaitu hari nahar yang ke-10 atau hari raya. Itu pun selepas selesai solat hari raya baru boleh buat korban. Itu sebab solat hari raya pukul 8 dah boleh solat. Kerana solat hari raya adalah di waktu duha. Matahari dah tinggi segala, dah boleh dah solat. Dipercepatkan kalau solat hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri lambatkan sikit sebab orang nak bayar fitrah sebelum solat dilakukan. Tapi Idul Adha nak kena lambatkan, dikecepatkan sebab orang nak cepat membuat korban. Lepas itu, lepas hari nahar, hari apa? Hari 11, 12 namanya hari tasyrik, bermaksud jemur. Dipanaskan, sunnah ya. Kalau kita sembelih, kita jemur dia 3 hari. Kenapa 3 hari? Kerana apabila 3 hari, tahanlah daging itu.
Tapi sekarang dah tak payah jemur-jemur Ustaz, sembelih siap aja freezer. Iyalah, sekarang dah modern. Ya di freezer saja. Dan ketiga hari 11, 12 dan 13 adalah disunahkan juga untuk membuat sembelihan. Dan ingat kita ada esok pagi solat subuh. Kita terus apa? Takbir. Namanya takbir apa? Takbir mursal. Mursal ni maksudnya mengiringi solat. Kalau muqayyad ni mursal muqayyad, takbir muqayyad mengiringi salat, mursal ni sepanjangan apabila dah maghrib sampai ke naik mimbar, itu terus menerus. Namanya itu adalah mursal, terus menerus. Kalau muqayyad mengikut salat, waktu salat dan majlisnya, hari-hari kebesaran. Jadi esok subuh terus takbir, jangan tak takbir. Tapi oleh karenanya orang belum raya kok. Tak. Ini berbeda sedikit. Ya, hari Arafah subuh terus takbir. Jadi besok sama-sama takbir lah, jangan tak takbir. Tapi kena ingat, jangan takbir sehingga dilaknat oleh Allah. Kenapa? Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Imam tolong nih. Kalau dibaca macam gitu, dah sekali je, dah cukup. Ganti orang lain. Itu sebab malam ni tes. Siapa yang nak menjadi taiko takbir? Nak kena betul bacanya. Ya, jangan sembarangan. Kerananya itu kalimah kebesaran Allah. Bunyinya macam mana? Wasolkan dia. Wasolkan. Saya maaf nih, patutnya Ustaz habis baru tanya. Sedang masuk takbir, Allahu Akbar. Kalau wasal Allahu Akbar baru kan. Tapi kalau terpanjang Allahu Akbar, bila bukan takbir ya, kadang-kadang anak-anak kita ni azan masih belajar Akbar, itu mengubah makna ke tidak? Ya, kalau bar panjang mengubah makna. Allahu Akbar. Bukan besar lagi. Namanya gendang. Allahu Akbar, Allah main gendang. Gitu ke? Itu nak kena belajar. Allahu Akbar, mulut muncung sebab huruf baris depan. Jangan Allahu Akbar habis. Jangan. Kalau nak takbir biar wasol. Kecuali nak baca khutbah, kena satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali baca. Itu khutbah ya. Bila dilakukan azan ataupun kita bertakbir, wasol. Kerana alifnya adalah alif wasol. Jadi wasol lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan baca Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan. Ra tu baris depan. Hidupkan dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada qalqalahnya juga. Ya, itu malam ni boleh trial. Besok pagi praktikalnya. Malam ni rehearsal. Itu sebab kata sampai malam rehearsal macam mana nak takbir. Wallahu a'lam. Okey Pak, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ini ada suggestion or question, persoalan. Ada persoalan nak buat korban. Ingat orang yang tukang nyembelih, jangan sampai sembelihan itu makruh. Kenapa makruh? Ada 2-3 ekor lembu yang dah disembelih. Dia tidak mengasah dan membasuh parangnya setiap kali sembelihan. Ingat. Sekali sembelih saja, basuh parangnya, asah balik semula. Jangan sembelih depan binatang yang nak kita sembelih. Marah nanti dia. Tahu tak, binatang sembelihan itu sebenarnya apabila disembelih, dia tidak merasai kesakitan. Itu adalah sains, kajian sains. Binatang yang disembelih tidak merasa kesakitan. Kenapa? Kerananya isyarat ke otak dia dah tak ada. Kerana yang merasai sakit itu adalah otak kita tahu. Itu sebab kita nak dioperasi tu, dibelah tu, otak kita ni ditutup. Isyarat sakit tu ditutup, jadi tak rasa sakit.
Tapi dalam sains dah dibius. Dah bius dia tak rasa. Padahal bukannya tak rasa, tempatnya tu sakit, tapi oleh kerana kita tak rasa sakit, otak menerima sakit dah tak ada. Itu sebab kalau nak menyembelih, yang putus dulu adalah urat merihnya dulu. Putuskan, kerana itu isyarat. Putus, jadi tak ada isyarat dah. Dia tak rasa sakit. Itu nak kena tajam. Setiap kali nak menyembelih, asah lagi. Setiap kali menyembelih, asah lagi. Jangan tak dibasuh, sembelih lagi. Bersembelih lagi. Wah, aku bangga dia. Aku itu pitung lembu. Pengambil dia pun macam lembu. Nyembelih sembarangan aja. Jangan. Itu sebab yang ini ada yang tengah nyembelih. Ayah dia nyembelih. Nyembelih. Kalau diperlukan. Dah kalau boleh dah bagilah yang dia rehat. Mazal dah untang-anting. Nanti diambil ekor payah. Itu sebab ada diturunkan ilmu tu. Ada yang muda-muda yang mazalnya sekali sembelih sok tu. Kan? Itulah. Ini gregel. Saya pun dah tak berani dah. Umur 50 saya dah tak nak ambil. Dulu memang saya kucingen ramai. Tahu kucingen? Ni mazalnya sakit. 7 ekor. 7 ekor. Bong mertanggung dia. Okey, nanti yang 3 ekor lepas zuhur. Kucingen dah ni. Setiap kali kena basuh, takbir, nak ngasah ni bukan sembarangan orang juga. Itu sebab nak mengasah kali kedua, kali ketiga, jangan gunakan yang kasar. Kerana halus itu tasawuf. Tengok batu asah. Yang tebal tu kasar, tipis tu ahli tasawuf. Sikit aja orangnya. Tapi hari syar'i tengok tebal tu. Kuasa korek. Boleh tak? Boleh. Tapi gitu. Coba dihalusi. Halus. Tajam. Kali kedua halus je terus tasawuf. Ketiga halus je terus. Jangan tak diasah. Faham tak ni? Ni kalau ada kursus tahu. Dulu kursus gitulah. Kalau tak diasah makruh hukumnya. Kenapa? Kerana sekali sembelihan dia akan menumpulkan parang. Memang tak nampak, tapi dari segi sainsnya begitu. Apabila dia dah dilalukan sek tu, dia akan menumpulkan. Jadi kena kali kedua sembelih, basuh dulu, hilangkan najisnya, asah balik semula. Tapi asah menggunakan kalau batu asah yang halus. Itu sebab kalau tak percaya orang yang kedai daging tu, batu asahnya yang macam besi aja tu tau. Cek itu aja dia. Dia tajam balik. Sebabnya itu batu asah yang halus tu. Okey, faham yang ni? Okey, mudah-mudahan insya-Allah esok kita terus takbir insya-Allah. Akhirnya ini hari keampunan. Kita mohon keampunan dan membaca kalimah keampunan. Ya, kita baca sama-sama. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan li'abdin walimin la yamliku li nafsihi ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabika Muhammad nabiyyur rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbih. Allahumma fas'afihu fi liqada'i likulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fina wa la ma'ana wa la ba'una syaitan matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musinina wa muqasirana li amalina kullu bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku quli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.